Selamat pagi cikgu ucapkan kepada kelas 4 Prestari dan juga 4 Wawasan. Hari ini 4 Oktober 2021, hari Isnin. Jadi mulai hari ini kita akan gunakan hari ini kita ada satu waktu untuk 4 Bestari dan satu waktu untuk 4 Wawasan. Jadi cikgu buat rakaman video ini untuk anda buat PDPR di rumah. Dan ingat anda perlu memastikan anda menonton video ini, kemudian melengkapkan contoh yang dikehendaki ya. Okey, so minggu ini ataupun mulai hari ini kita akan mula dengan bab baru, bab 9, tajuk dia kebarangkalian beristiwa bergabung. Dulu semasa di menengah rendah anda pernah belajar kebarangkalian muda. Kebarangkalian muda, contohnya saya ada 6 biji bola hijau, lepas itu hijau, okey, kemudian kalau 4 biji bola biru, apa kebarangkalian saya mengeluarkan ataupun memilih sebiji bola hijau? So 6/10. Macam itulah, itu ialah kebarangkalian mudah. Tetapi untuk tingkatan 4 kita belajar kebarangkalian beristiwa bergabung. Jadi 9.1 peristiwa bergabung ini, okey, anda perlu go through dululah apa itu peristiwa bergabung. Ini ada kaitan dengan set operasi set. Masa itu kita pun ada bergabungan set kan, iaitu guna kesatuan dan persilangan. So di sini masih kita gunakan kesatuan dan persilangan. So nota nombor 1, persilangan dua peristiwa. Bersilangan dua peristiwa. Okey, dua peristiwa A dan B ialah semua kesudahan yang terdapat di dalam kedua-dua A dan B. Persilangan itu maksudnya dia adalah peristiwa itu ada di dalam kedua-dua A dan B, kesudahan yang ada di dalam kedua-dua A dan B. Kemudian kesatuan pula, kesatuan maksudnya ialah semua kesudahan yang ada di dalam A ataupun di dalam B, itu A kesatuan B. Okey, jadi peristiwa bersilangan dan kesatuan dua peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung, kedua-dua ini peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Ia juga terdiri daripada dua atau lebih peristiwa. Yang kelima, kesudahan suatu peristiwa bergabung boleh diwakili dengan pasangan bertertib. Jadi bagaimana kita nak cari kesudahan? Kalau dulu macam contoh tadi, bola hijau, bola biru itu adalah satu-satu-satu. Tapi untuk tingkatan 4 ini, kita punya kesudahan ianya ada dalam bentuk pasangan. Pasangan. Contohnya, saya keluarkan bola biru pada kali pertama, kemudian pada kali kedua saya keluarkan bola hijau. Apakah kebarangkaliannya? Itu contoh. Okey, jadi secara generalisasi, bilangan ruang sampel ini, sudah saya ada highlightkan biru kuning ini ya. Bilangan ruang sampel sama dengan bilangan peristiwa A darab dengan bilangan peristiwa B ya. Okey, so kita pergi ke contoh 1. Bagi setiap eksperimen berikut, senaraikan semua kesudahan semua peristiwa bergabung yang mungkin. Tuliskan senaraikan yang mungkin. Okey, A, jadual di bawah menunjukkan grade mata pelajaran Bahasa Melayu dan keahlian dalam kelab perbahasan bagi sekumpulan murid di sebuah sekolah. Seorang murid dipilih secara rawak. Seorang saja dipilih. So dia adalah mungkin kalau pelajar P dipilih, maka dia mungkin grade A dan dia adalah ahli kepada
kelab apa itu? Kelab perbahasan. Kelab perbahasan. Grade ini untuk grade mata pelajaran dia lah. Kalau murid Q grade dia A tapi dia juga adalah ahli kepada kelab perbahasan, tetapi untuk murid R dia grade A tetapi dia bukan ahli kelab perbahasan. Dan akhir sekali X ialah grade A tetapi bukan ahli kepada kelab perbahasan. Jadi peristiwa yang melibatkan bersilangan. Ini dua contoh bersilangan untuk dua peristiwa. Okey, ataupun dia juga boleh untuk kesatuan. Jadi kalau kita tengok contoh penyelesaian pertama, peristiwa memilih, dia suruh kita tulis peristiwa kan tadi kan. Peristiwa memilih murid dengan grade A dan seorang ahli kelab. Grade A dan seorang ahli kelab. Kemudian peristiwa yang kedua, peristiwa memilih murid dengan grade A dan bukan ahli kelab. Dia grade A, seorang ahli kelab. Grade A, bukan seorang ahli kelab. Jadi apa lagi kita boleh tulis yang ketiga? Ini yang pertama. Kedua, ada 4 di sini ya. Yang ketiga, awak tulis peristiwa memilih murid dengan A dan itu jadi atau iaitu kesatuan dan bukan atau seorang ahli kelab. Seperti yang ayat pertama lah. Tetapi dia tukar dan itu kepada atau. So ayat keempat adalah sama dengan yang nombor 2, iaitu peristiwa memilih murid dengan grade A atau juga bukan ahli kelab. Bukan ahli kelab. Okey? Bukan ahli kelab. Jadi itu dia untuk 3 dan 4. So awak lengkapkan 3 dan 4. Tapi jangan awak buat macam saya, macam simbol ni ya. Awak kena tulis peristiwa memilih murid dengan grade A atau seorang ahli kelab. Ataupun satu lagi bukan ahli kelab. Jadi ini nanti ambil gambar hantar. Ini contoh yang pertama. Peristiwa bergabung. Kita buat peristiwa dulu, peristiwa bergabung dulu, guna dan ataupun atau. Okey, contoh yang kedua. Jadual ini hilang so kita skip dulu contoh ini ya sebab dia tak ada jadual. Okey. Kemudian lah, okey. Contoh yang kedua, sekeping duit shilling adil dan sebiji tadu adil di lambung. Senaraikan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung yang berikut. Jadi kalau kita tengok di sini shilling, duit shilling. Duit shilling yang adil. So duit shilling kita ada 2 muka kan. Satu untuk T lah. T itu maksudnya angka. Kenapa kita guna T? Sebab dalam bahasa Inggeris ialah tel. So T ialah angka. H ialah gambar. So yang dia boleh kita dapat itu T, H itu ruang sampel dia, sama ada kita dapat T iaitu angka ataupun kita dapat H iaitu gambar. Kalau dadu, sebab dia ada sebiji dadu adil, satu duit shilling, satu dadu. So duit shilling sudah T dan H. Bagaimana dengan dadu? Dadu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita senaraikan. Okey, dan kita baca kepada soalan A. A ialah buat angka atau nombor 2 diperoleh. Nombor 2 diperoleh. So dia kata dia nak angka atau nombor 2. Angka ialah T. Kan? T kan? Jadi dia boleh T1, T2, T3, T4, T5, T6. Asalkan angka semua kita nak. And then nombor 2 ada satu lagi iaitu H2.
Jadi kesemuanya ada 7. So mungkin sebelum kita pergi ke B ya, mungkin awak kena tahulah di sini ruang sampel dia. Ruang sampel saya buat di sini ya, ruang sampel untuk keseluruhan dua-dua ini gabung dia dalam pasangan lah. Awak boleh buat T1, angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 6. Ada lagi ya, ini ruang sampel besar lah. Gabungan. Lepas itu ada lagi untuk gambar ialah hash. So hash 1, hash 2, seterusnya sampai hash 6. Okay, so ingat jangan ikut saya, you kena lengkap semua 1 hingga 6. Okay, itu ialah ruang sampel. Jadi T1, T2 semua datang daripada ruang sampel inilah. Kita pilih mana yang kita nak. Kalau atau maksudnya mana-mana. Ada angka kita boleh, ada nombor 2 kita boleh. So asalkan pasangan itu ada angka, ada 2, kita semua pilih. So ada 7 di sini. Okey, untuk peristiwa seterusnya, peristiwa dia kata gambar atau nombor 2. Kalau gambar atau nombor 2, dia terbalik dengan bahagian A tadilah. Gambar ialah hash kan. So hash 1, asalkan ada hash lah. Hash. Okay, buat dalam pasangan kita ada koma dan kurungan. Hash 3, hash 4, hash 5. Okay, sorry. Ada lagi hash 6, sorry ya, hash 6. Dan kita ada satu lagi nombor 2, nombor 2 ialah T2, ada lagi satu kan. Ada 2. So semuanya ada 7 pasangan di sini ya. 7 pasangan. Kemudian untuk C, C pula kita tengok peristiwa C. C ialah nombor genap tiba oleh. So dalam pasangan itu asalkan ada nombor genap kita terima. Nombor genap ialah 2, 4, 6. So kita boleh terima pasangan T2, T4, T6. Lepas itu hash 2, hash 4 dan juga hash 6. Ya, itu dia hash 6. Boleh ya? Itu ialah melibatkan nombor genap. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini ya, bagi ini, iaitu contoh 1A dan contoh 2 ini saja. Peristiwa bergabung. Okey, so ambil gambar dan hantar ke dalam grup masing-masing. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi esok. Bye-bye.